أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Ayat tu. Maka adakah mereka yang berjalan tersembam muka itu lebih hidayah, ataupun mereka yang berjalan betul di atas jalan yang betul itu terlebih hidayah? Tuhan nak tanya. Tuhan nak tanya kita. Pasal Tuhan tahu ramai manusia hari ini confused, tak tahu hak mana betul. Dia duduk atas jalan betul pun dia confused lagi. Dia kata betul ke jalan aku ni? Hak duduk jalan tak betul pun duduk confused lagi. Duduk rasa betul. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tanya dalam ayat ni. Allah buat bandingan. Allah kata afaman yamshi mukibban ala wajhi, adakah orang yang berjalan atas muka? Orang berjalan atas kaki, tapi di hari akhirat esok ada manusia dia berjalan atas muka. Bila Nabi SAW kata pada hari akhirat esok ada orang berjalan atas muka, sahabat tanya Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, mungkinkah manusia berjalan atas muka? Nabi jawab balik. Nabi kata, siapa yang bagi manusia berjalan atas kaki lah ni? Sahabat kata, Allah yang bagi manusia berjalan atas kaki. Nabi kata, kalau Allah boleh jadikan manusia berjalan atas kaki, Allah boleh jadikan manusia berjalan atas muka. Ni kita hari ni yang duduk jalan kaki, duduk jejak atas tanah ni, siapa yang buat kita bagi berjalan guna kaki ni? Allah. Tentu boleh fikir tak, kalau Allah daripada awal dulu, daripada zaman Nabi Adam dulu, Allah jadikan manusia berjalan atas tangan. Allah boleh buat tak boleh buat? Boleh. Manusia berjalan atas tangan, kaki naik ke atas. Tapi Allah tak buat macam tu. Pasal apa? Pasal Allah Tuhan Maha Bijaksana. Dia tentukan satu-satu benda tu sesuai. Dia buat kaki, dia buat tapak kaki, habuan jejak tanah. Dia buat tangan, dia buat tapak tangan. Tapi bukan habuan nak pegang tanah, habuan nak berdiri di atas, tangan nak depan, nak buat kerja guna tangan. Allah yang menjadikan manusia ni berjalan atas kaki. Kalau Allah berkuasa menjadikan manusia berjalan atas kaki, Allah berkuasa menjadikan orang yang berdosa di hari akhirat esok berjalan atas muka. Tuhan boleh buat apa sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah suruh Nabi baca ayat ni kepada manusia. Kalau dibuat bandingan antara dua, satu manusia berjalan atas kaki dan berjalan di atas jalan yang lurus, dengan manusia yang jalan sembah muka, hak mana hampa rasa betul? Manusia sendiri boleh jawab, sudah tentulah orang yang berjalan atas kaki di jalan yang betul, itu yang betul. Dah kalau macam tu, pasal apa masa di atas dunia hampa tidak mau ikut yang betul? Kalau kita tengok Quran banyak, di antaranya Allah berfirman, qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Tuhan kata, katakanlah wahai Muhammad kepada orang ni, sama ke orang celek dengan orang yang buta? Allah bagi jadi orang yang mata celek tengok nampak, dengan Allah bagi jadi manusia yang mata buta tengok tak nampak. Sama kedua ni? Tak sama, tuan-tuan. Tak sama. Orang celek dia bebas bergerak nak ke mana pun. Orang yang mata buta susah, dia perlukan bantuan untuk nak bergerak. Sudah tentu orang yang mata celek dengan orang yang mata buta tak sama. Demikianlah tak sama antara Islam dengan bukan Islam. Demikianlah tak sama antara dosa dan pahala. Demikianlah tak sama di antara syurga dan neraka. Tak sama. Mai dalam ayat lain Tuhan kata, qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi az-zulumatu wan nur. Tuhan kata, wahai Muhammad, bagi tahu dekat mereka, tanya mereka, adakah sama orang buta dengan orang yang celek, dan adakah sama gelap dengan cahaya? Tuhan suruh tanya. Kita duduk dalam terang benderang cahaya dengan kita duduk dalam gelap tak ada cahaya, sama ke? Tak sama. Sama ke Pulau Pinang dengan Selangor? Tak sama. Pulau Pinang ada air,
Selangor hari ni 2 hari ada ayam, 2 hari tak ada ayam pun tak sama. Tengok dalam televisi yang penduduk cerita, saya sudah 2 hari tak ada pergi kerja. Satu perempuan India cakap semalam, saya sudah 2 hari tak ada pergi kerja, air juga tak ada, macam mana mau pergi kerja? Tuan-tuan, tak sama tuan-tuan. Negeri ada ayam dengan negeri tak ada ayam, tak sama. Kita tak cakap tentang soal cerah dengan gelap, kita cakap apa pun kalau nak buat bandingan positif dengan negatif, tak akan sama. Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu apa? Islam dengan agama bukan Islam, tidak sama. Kita memilih untuk duduk di atas jalan betul dengan kita memilih untuk duduk dalam kesesatan, tak sama. Kita memilih untuk nak jadi ahli syurga dengan kita memilih untuk nak jadi ahli maksiat, tak sama. Tak sama atas dunia dan tak sama kesudahan di hari akhirat esok. Yang ni yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu. Ataupun mereka yang berjalan betul atas jalan yang betul itu terlebih hidayah. Hak mana satu? Orang yang jalan sembang muka itukah orang yang dapat hidayah, ataupun orang yang berjalan elok di atas jalan lurus itukah yang mendapat hidayah? Yakni misal mukmin dengan kafir. Maka sudah termaklum orang yang berjalan betul di atas jalan yang betul dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul itu yang terlebih hidayah daripada orang yang tersembam muka kerana menurut hawa nafsunya. Tak sama. Hari ni tuan-tuan pilih untuk sebelum maghrib main masjid dah. Pasal apa? Nak dengar Quran, nak dengar hadis. Dengan tuan-tuan tak mau ambil tahu hal agama, boleh sama ke dua golongan ini? Tak sama. Tak ambil tahu. Buatlah program masjid ke, program surau ke, masjid baru, masjid Petronas dia panggil yang tu. Pasal satu duk kembang dengan Petronas, yang kedua color pun color Petronas. Dia panggil masjid Petronas. Buatlah masjid Petronas ke, buatlah surau Taman Terian ke, buat apa ke, aku adalah aku tak mau pergi. Panggillah mai penceramah daripada Kuala Lumpur ke, panggillah mai satu selebriti yang duk keluar TV, duk keluar radio ke, panggillah ustaz carok kampung mana ke, bagi aku sama saja, aku tak pergi. Samakah orang yang berpendirian macam tu dengan orang yang duk tengok kalender, hari ni kuliah di mana? Ada. Telefon pula lagi tanya, ada tak ada malam ni? Ada, insya-Allah mai. Samakah orang yang macam ni gelut nak ambil tahu hal agama dengan langsung tak mau peduli hal agama? Samakah? Tuhan tanya. Sudah tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berlaku adil. Orang yang awal ni pagi-pagi subuh 5.30 bangkit dah, penjara siap dah. Pasal apa? Pasal nak pergi sembahyang subuh berjemaah. Dengan orang yang bangkit pukul 7.30, cerah dah, subuh terlepas apa terlepas. Adakah Allah akan memberi kepada dua golongan ini satu balasan yang sama di hari akhirat esok? Sudah tentu dah. Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan bagi kebaikan kepada orang yang nak kepada kebaikan. Pepatah Arab pun kata apa? Man jadda wajada. Man jadda, siapa pulun, wajada, dia akan dapat apa yang hasil daripada pulun dia akan dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kata olehmu wahai Muhammad, manusia yang terlebih mulia makhluk, Allah sebut. Katakanlah olehmu wahai Muhammad ni siapa? Muhammad ni bukan lagu kita. Muhammad ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu manusia yang terlebih mulia. Dia bukan sahabat kita. Dia manusia macam kita, tetapi mulia dia bukan bandingan dengan orang yang mulia di kalangan umat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, katalah olehmu wahai Muhammad bagi mereka itu, dialah, yakni Allah itulah Tuhan yang telah menjadikan kamu daripada adam kepada wujud. Kita ni tak minta pun beranak mai atas dunia ni, Tuhan bagi kita jadi atas dunia ni. Sudahlah Allah jadikan kita atas dunia ni dan jadi bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan akal fikiran pada hati kamu. Tuhan bagi pula pasang aksesori
yang berguna kepada kita. Allah buat manusia seketui, Allah bagi biji mata, boleh melihat. Allah bagi telinga, boleh mendengar. Allah bagi mulut, boleh bersembang. Allah bagi jadi tangan kaki, boleh bergerak, boleh guna untuk cari makan dan sebagainya. Allah bagi jadi hati dan perasaan. Allah pasang nafsu dalam diri manusia. Allah lengkapkan manusia dengan aksesori yang berguna. Allah jadikan semua benda ni kepada kamu, maka hendaklah kamu beriman dengannya. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan bagi kat kita macam ni. Tuan-tuan, kalau kita rasa macam kita tak betul, kita kena tahu berapa ramai lagi orang yang kurang betul daripada kita. Tuan-tuan, kita duk kata kita ni susah hari ni, dapat gaji pun tengah 2,000, anak duk ada 6-7 orang di rumah, kita duk berasa kita susah. Tuan-tuan tahu tak, ada orang gaji sebulan 500,000, tapi Tuhan bagi dia sakit, duit 500,000 sebulan tak boleh nak beli kesihatan. Pitanya dia hari ni, dalam bank ada juta-juta. Pitanya dia hari ni, dia sanggup kalau nak bagi duit tu, minta kesihatan bagi kat dia. Allah tak bagi dekat dia kesihatan. Allah tak bagi dekat kita duit yang bertimbun-timbun, tapi alhamdulillah Tuhan bagi kita sihat. Alhamdulillah. Boleh balik, boleh duduk lepas balik kerja pukul 4.30, pukul 5, boleh sampai di rumah, boleh duduk buka goreng pisang beli tengah jalan, boleh duduk hirup teh sambil duduk tengok jalan raya. Tuan-tuan, tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat, tuan-tuan. Pergi masuk hospital tengok macam mana ada di hospital tu. Hak kena brain tumor, tak sedang diri ni, bukan seminggu, bukan 2 minggu, 3 bulan dah koma. Doktor kalau ikut jahat ni nak pergi picit hidung memang mampu buang. Menyemak. Doktor ni kalau jahat, tapi doktor tak jahat, biar pergi situ lah. Misi ni sampai cemuih dah, tengok nombor katil tu pun kalau boleh tak mau tengok dah. Duk kena pergi duk salin kencing berak dia, tak mati-mati. Brain tumor. Tu kata kat doktor, tu kata kat misi apa? Anak beranak sendiri. Doktor bukan adik-beradik dia, misi bukan adik-beradik dia. Kalau dia menyampah dengan pesakit ni, memang patut. Bini dengan anak-anak sendiri, seminggu masuk tu tak kira dah, ulang alik ambil cuti 2 minggu, 3 minggu, sebulan, cuti habis dah. Cuti habis tak apa, kau Sabtu Ahad boleh balik tengok. Dia main 2 bulan, dia main 3 bulan, Sabtu Ahad pun tak balik dah. Nampak tuan-tuan, nilai seorang manusia ni, nilai kita ni teratur aja. Allah bagi sakit sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, setengah tahun, setahun sakit, orang tak peduli dah. Macam tu aja. Hari ni siapa nak bercakap tentang MH370? Kalau bercakap pun tak rancak dah. Cakap nak bagi orang sedih pun tak sedih dah. Itulah hakikat hidup atas dunia. Itulah hakikat hidup atas dunia. Berapa hari orang nak sedih dengan kita? Sehari 2 hari hangat, semua orang bercakap, semua orang sedih. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, orang tak ingat dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang manusia nak banggakan pada diri dia? Melainkan kalau sekiranya dia manusia bagus, dia manusia baik, dia manusia yang beriman kepada Allah, dia manusia yang berilmu, dia manusia yang banyak tolong orang masa hidup di atas dunia, dia satu orang yang banyak menyebarkan ilmu kepada orang masa hidup di atas dunia, dia dah mati 10 tahun dah, orang dah sebut dia lagi. Orang dah sebut lagi. Masya Allah, kata dia ni, sebut kebaikan dia. Masya Allah, dia ni, orang sebut kebaikan dia. Maka nilai kita ni pada apa tuan-tuan? Bukan pada rupa parah kita, bukan pada harta benda kita, tapi nilai kita pada kebaikan yang ada pada diri kita. Disitulah nilai yang dinilai oleh Allah dan oleh manusia yang ada di atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata dengan Rasulnya, dengan Quran, semua tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat manusia ni akal fikiran, Allah bagi pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Allah bagi semua benda ni supaya manusia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi-Nya dan beriman dengan Qurannya. Itu yang Tuhan nak.
Tanda terima kasih kita ni tak cukup dengan Alhamdulillah. Tanda terima kasih kita ni ialah dengan kita buktikan keimanan kita kepada dia. Sultan Brunei, Allah bagi dekat dia kaya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kubah Masjid Hasan Al-Bolkiah tu buat pada mai betul. Kaya. Dalam istana dia ni segala kepala pancong, segala frame gambar mai tulin. Dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 hari bulan 4 dia implement hudud dalam negara dia. Itu tanda syukur. Itu tanda syukur dia kepada Allah. Hari ini jurucakap daripada PBB bantailah Brunei. Hari ini jurucakap daripada PBB, United Nation, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, hari ini dah keluar statement dah, memberi amaran kepada Brunei dengan pelaksanaan hudud itu. Kerana hudud itu, kata dia, tidak menghormati hak asasi manusia. Hang jaga rumah tangga hang. Tuan-tuan jangan ingat kita duk bercakap pasal undang-undang Islam apa semua kita boleh buat senang-senang. Jangan, tuan-tuan. Brunei try dulu. Itu dia negeri banyak duit. Brunei, tuan-tuan, sultan dia kalau teringat kata nak pergi semayang subuh di Masjid Nabawi, malam ni dia terbang pergi. Tak payah minta visa, tak payah apa. Dia naik personal jet dia, esok subuh dia semayang di Masjid Nabawi. Lepas semayang subuh Masjid Nabawi, dia kata balik makan tengah hari di Brunei. Dia balik. Lepas makan tengah hari, dia kata Aisyah ingat nak pergi Masjidil Haram. Dia pergi Masjidil Haram. Allah bagi dekat dia macam tu punya kemewahan, macam tu punya kesenangan. Dia balik kepada Allah dengan melaksanakan hukum yang Allah suruh. Dia manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pihak yang nak menghalang ni, siapa? Sampai United Nation bercakap tentang Brunei. Yang Amerika sendiri tak menghargai hak kemanusiaan, pi bunuh orang di Afghanistan, pi bunuh orang di seluruh dunia. Suka hati dia bagi green light kepada Yahudi Israel bunuh orang Islam Palestin. Dia benarkan keganasan berlaku di seluruh dunia. Dia tak peduli. Yang Brunei nak hukum orang salah, yang tu dia ambil berat. Inilah dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah bentuk halangan dan ancaman yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
orang tak ingat dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang manusia nak banggakan pada diri dia? Melainkan kalau sekiranya dia manusia bagus, dia manusia baik, dia manusia yang beriman kepada Allah, dia manusia yang berilmu, dia manusia yang banyak tolong orang masa hidup di atas dunia, dia satu orang yang banyak menyebarkan ilmu kepada orang masa hidup di atas dunia, dia dah mati 10 tahun dah, orang dah sebut dia lagi. Orang dah sebut lagi. Masya Allah, kata dia ni, sebut kebaikan dia. Masya Allah, dia ni, orang sebut kebaikan dia. Maka nilai kita ni pada apa, tuan-tuan? Bukan pada rupa parah kita, bukan pada harta benda kita, tapi nilai kita pada kebaikan yang ada pada diri kita. Disitulah nilai yang dinilai oleh Allah dan oleh manusia yang ada di atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata dengan Rasulnya, dengan Quran, semua tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat manusia ni akal fikiran, Allah bagi pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Allah bagi semua benda ni supaya manusia beriman dengan Allah, beriman dengan nabinya dan beriman dengan Qurannya. Itu yang Tuhan nak. Tanda terima kasih kita ni tak cukup dengan alhamdulillah. Tanda terima kasih kita ni ialah dengan kita buktikan keimanan kita kepada dia. Sultan Brunei, Allah bagi dekat dia kaya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kubah Masjid Hasan Al-Bolkiah tu buat pada mai betul. Kaya. Dalam istana dia ni segala kepala pancong, segala frame gambar mai tulen. Dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 1 hari bulan 4 dia implement hudud dalam negara dia. Itu tanda syukur. Itu tanda syukur dia kepada Allah. Hari ini jurucakap daripada PBB bantai dah Brunei. Hari ini jurucakap daripada PBB, United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, hari ini dah keluar statement dah, memberi amaran kepada Brunei dengan pelaksanaan hudud itu. Kerana hudud itu, kata dia, tidak menghormati hak asasi manusia. Hang jaga rumah tangga hang. Tuan-tuan jangan ingat kita duk bercakap pasal undang-undang Islam apa semua kita boleh buat senang-senang. Jangan, tuan-tuan. Brunei try dulu. Itu dia negeri banyak duit. Brunei, tuan-tuan, sultan dia kalau teringat kata nak pergi semayang subuh di Masjid Nabawi, malam ni dia terbang pergi. Tak payah minta visa, tak payah apa, dia naik personal jet dia, esok subuh dia semayang di Masjid Nabawi. Lepas semayang subuh Masjid Nabawi, dia kata balik makan tengah hari di Brunei, dia balik. Lepas makan tengah hari, dia kata Aisyah ingat nak pergi Masjidil Haram, dia pergi Masjidil Haram. Allah bagi dekat dia macam tu punya kemewahan, macam tu punya kesenangan. Dia balas balik kepada Allah dengan melaksanakan hukum yang Allah suruh. Dia manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pihak yang nak menghalang ni, siapa? No, sampai United Nations bercakap tentang Brunei. Yang Amerika sendiri tak menghargai hak kemanusiaan, pi bunuh orang di Afghanistan, pi bunuh orang di seluruh dunia. Suka hati dia bagi green light kepada Yahudi Israel bunuh orang Islam Palestin. Dia benarkan keganasan berlaku di seluruh dunia. Dia tak peduli yang Brunei nak hukum orang salah, yang tu dia ambil berat. Inilah dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah bentuk halangan dan ancaman yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
manusia yang terlebih mulia. Dia bukan sahabat kita, dia manusia macam kita, tetapi mulia dia bukan bandingan dengan orang yang mulia di kalangan umat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, katalah olehmu wahai Muhammad bagi mereka itu, dialah, yakni Allah itulah Tuhan yang telah menjadikan kamu daripada adam kepada wujud. Kita ni tak minta pun beranak mai atas dunia ni, Tuhan bagi kita jadi atas dunia ni. Sudahlah Allah jadikan kita atas dunia ni, dan jadi bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan akal fikiran pada hati kamu. Tuhan bagi pula pasang aksesori yang berguna kepada kita. Allah buat manusia seketui, Allah bagi biji mata boleh melihat, Allah bagi telinga boleh mendengar, Allah bagi mulut boleh bersembang, Allah bagi jadi tangan kaki boleh bergerak, boleh guna untuk cari makan dan sebagainya. Allah bagi jadi hati dan perasaan, Allah pasang nafsu dalam diri manusia, Allah lengkapkan manusia dengan aksesori yang berguna. Allah jadikan semua benda ni kepada kamu, maka hendaklah kamu beriman dengannya. Terima kasih kepada Tuhan, Tuhan bagi kat kita macam ni. Tuan-tuan, kalau kita rasa macam kita tak betul, kita kena tahu berapa ramai lagi orang yang kurang betul daripada kita. Tuan-tuan, kita duk kata kita ni susah hari ni, dapat gaji pun tengah 2,000, anak duk ada 6-7 orang di rumah, kita duk berasa kita susah. Tuan-tuan tahu tak, ada orang gaji sebulan 500,000, tapi Tuhan bagi dia sakit, duit 500,000 sebulan tak boleh nak beli kesihatan. Pitanya dia hari ni dalam bank ada juta-juta. Pitanya dia hari ni, dia sanggup kalau nak bagi duit tu minta kesihatan bagi kat dia. Allah tak bagi dekat dia kesihatan. Allah tak bagi dekat kita duit yang bertimbun-timbun, tapi alhamdulillah Tuhan bagi kita sihat. Alhamdulillah. Boleh balik, boleh duduk lepas balik kerja pukul 4.30, pukul 5, boleh sampai di rumah, boleh duduk buka goreng pisang beli tengah jalan, boleh duduk hirup teh sambil duduk tengok jalan raya. Tuan-tuan, tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat, tuan-tuan. Pergi masuk hospital tengok macam mana ada di hospital tu. Hak kena brain tumor, tak sedang diri ni, bukan seminggu, bukan 2 minggu, 3 bulan dah koma. Doktor kalau ikut jahat ni nak pergi picit hidung dia mampu buang. Menyemak. Doktor ni kalau jahat, tapi doktor tak jahat, biar pergi situ lah. Misi ni sampai cemuih dah, tengok nombor katil tu pun kalau boleh tak mau tengok dah. Duk kena pergi duk salin kencing berak dia, tak mati-mati. Brain tumor. Tu kata kat doktor, tu kata kat misi apa? Anak-anak sendiri. Doktor bukan adik-beradik dia, misi bukan adik-beradik dia. Kalau dia menyampah dengan pesakit ni, memang patut. Bini dengan anak-anak sendiri, seminggu masuk tu tak kira dah, ulang alik ambil cuti 2 minggu, 3 minggu, sebulan, cuti habis dah. Cuti habis tak apa, kau Sabtu Ahad boleh balik tengok. Dia main 2 bulan, dia main 3 bulan, Sabtu Ahad pun tak balik dah. Nampak tuan-tuan, nilai seorang manusia ni, nilai kita ni teratur aja. Allah bagi sakit sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, setengah tahun, setahun sakit, orang tak peduli dah. Macam tu aja. Hari ni siapa nak bercakap tentang MH370? Kalau bercakap pun tak rancak dah. Cakap nak bagi orang sedih pun tak sedih dah. Itulah hakikat hidup atas dunia. Itulah hakikat hidup atas dunia. Berapa hari orang nak sedih dengan kita? Sehari 2 hari hangat, semua orang bercakap, semua orang sedih. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ayat tu. Maka adakah mereka yang berjalan tersembam muka itu lebih hidayah
ataupun mereka yang berjalan betul di atas jalan yang betul itu terlebih hidayah. Tuhan nak tanya kita, pasal Tuhan tahu ramai manusia hari ini confused, tak tahu hak mana betul. Dia duduk atas jalan betul pun dia confused lagi. Dia kata betul ke jalan aku ni? Hak duduk jalan tak betul pun duduk confused lagi, duduk rasa betul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nak tanya dalam ayat ni, Allah buat bandingan. Allah kata afaman yamshi mukibban ala wajhi, adakah orang yang berjalan atas muka? Orang berjalan atas kaki, tapi di hari akhirat esok ada manusia dia berjalan atas muka. Bila Nabi SAW kata pada hari akhirat esok ada orang berjalan atas muka, sahabat tanya Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, mungkinkah manusia berjalan atas muka? Nabi jawab balik. Nabi kata, siapa yang bagi manusia berjalan atas kaki lah ni? Sahabat kata, Allah yang bagi manusia berjalan atas kaki. Nabi kata, kalau Allah boleh jadikan manusia berjalan atas kaki, Allah boleh jadikan manusia berjalan atas muka. Ni kita hari ni yang duk jalan kaki, duk jejak atas tanah ni, siapa yang buat kita bagi berjalan guna kaki ni? Allah. Tentu boleh fikir tak, kalau Allah daripada awal dulu, daripada zaman Nabi Adam dulu, Allah jadikan manusia berjalan atas tangan. Allah boleh buat tak boleh buat? Boleh. Manusia berjalan atas tangan, kaki naik ke atas. Tapi Allah tak buat macam tu. Pasal apa? Pasal Allah Tuhan Maha Bijaksana. Dia tentukan satu-satu benda tu sesuai. Dia buat kaki, dia buat tapak kaki, habuan jejak tanah. Dia buat tangan, dia buat tapak tangan. Tapi bukan habuan nak pegang tanah, habuan nak berdiri di atas, tangan nak depan, nak buat kerja guna tangan. Allah yang menjadikan manusia ni berjalan atas kaki. Kalau Allah berkuasa menjadikan manusia berjalan atas kaki, Allah berkuasa menjadikan orang yang berdosa di hari akhirat esok berjalan atas muka. Tuhan boleh buat apa sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah suruh Nabi baca ayat ni kepada manusia. Kalau dibuat bandingan antara dua, satu manusia berjalan atas kaki dan berjalan di atas jalan yang lurus, dengan manusia yang jalan sembah muka, hak mana hampa rasa betul? Manusia sendiri boleh jawab, sudah tentulah orang yang berjalan atas kaki di jalan yang betul, itu yang betul. Dah kalau macam tu, pasal apa masa di atas dunia hampa tidak mau ikut yang betul? Kalau kita tengok Quran banyak, di antaranya Allah berfirman, qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Tuhan kata, katakanlah wahai Muhammad kepada orang ni, sama ke orang celek dengan orang yang buta? Allah bagi jadi orang yang mata celek tengok nampak, dengan Allah bagi jadi manusia yang mata buta tengok tak nampak. Sama ke dua ni? Tak sama, tuan-tuan. Tak sama. Orang celek dia bebas bergerak nak ke mana pun. Orang yang mata buta susah, dia perlukan bantuan untuk nak bergerak. Sudah tentu orang yang mata celek dengan orang yang mata buta tak sama. Demikianlah tak sama antara Islam dengan bukan Islam. Demikianlah tak sama antara dosa dan pahala. Demikianlah tak sama di antara syurga dan neraka. Tak sama. Mai dalam ayat lain Tuhan kata, qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi az-zulumatu wan nur. Tuhan kata, wahai Muhammad, bagi tahu dekat mereka, tanya mereka, adakah sama orang buta dengan orang yang celek, dan adakah sama gelap dengan cahaya? Tuhan suruh tanya. Kita duduk dalam terang benderang cahaya dengan kita duduk dalam gelap tak ada cahaya, sama ke? Tak sama. Samakah Pulau Pinang dengan Selangor? Tak sama. Pulau Pinang ada ayam, Selangor hari ni 2 hari ada ayam, 2 hari tak ada ayam, pun tak sama. Tengok dalam televisi yang duduk cerita, saya sudah 2 hari tak ada pergi kerja. Satu perempuan India cakap semalam, saya sudah 2 hari tak ada pergi kerja, air juga tak ada, macam mana mau pergi kerja?
Tuan-tuan, tak sama tuan-tuan. Negeri ada ayam dengan negeri tak ada ayam, tak sama. Kita tak cakap tentang soal cerah dengan gelap. Kita cakap apa pun, kalau nak buat bandingan positif dengan negatif, tak akan sama. Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu apa? Islam dengan agama bukan Islam, tidak sama. Kita memilih untuk duduk di atas jalan betul dengan kita memilih untuk duduk dalam kesesatan, tak sama. Kita memilih untuk nak jadi ahli syurga dengan kita memilih untuk nak jadi ahli maksiat, tak sama. Tak sama atas dunia dan tak sama kesudahan di hari akhirat esok. Yang ni yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu. Ataupun mereka yang berjalan betul atas jalan yang betul itu terlebih hidayah. Hak mana satu? Orang yang jalan sembah muka tukar orang yang dapat hidayah, ataupun orang yang berjalan elok di atas jalan lurus itukah yang mendapat hidayah? Yakni misal mukmin dengan kafir. Maka sudah termaklum orang yang berjalan betul di atas jalan yang betul dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul itu yang terlebih hidayah daripada orang yang tersembah muka kerana menurut hawa nafsunya. Tak sama. Hari ni tuan-tuan pilih untuk sebelum maghrib main masjid dah. Pasal apa? Nak dengar Quran, nak dengar hadis. Dengan tuan-tuan tak mau ambil tahu hal agama, boleh sama ke dua golongan ini? Tak sama. Tak ambil tahu. Buatlah program masjid ke, program surau ke, masjid baru, masjid Petronas dia panggil yang tu. Pasal satu duk kembang dengan Petronas, yang kedua color pun color Petronas. Dia panggil masjid Petronas. Hang buatlah masjid Petronas ke, hang buatlah surau Taman Terian ke, hang buat apa ke, aku adalah aku tak mau pergi. Hang panggillah mai penceramah daripada Kuala Lumpur ke, hang panggillah mai satu selebriti yang duk keluar TV, duk keluar radio ke, hang panggillah ustaz carok kampung mana ke, bagi aku sama saja, aku tak pergi. Samakah orang yang berpendirian macam tu dengan orang yang duk tengok kalender, hari ni kuliah di mana? Ada. Telefon pula lagi tanya, ada tak ada malam ni? Ada, insya-Allah mai. Samakah orang yang macam ni gelut nak ambil tahu hal agama dengan langsung tak mau peduli hal agama? Samakah? Tuhan tanya. Sudah tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berlaku adil. Orang yang awal-awal ni pagi-pagi subuh 5.30 bangkit dah, penjara siap dah. Pasal apa? Pasal nak pergi sembahyang subuh berjemaah. Dengan orang yang bangkit pukul 7.30, cerah dah, subuh terlepas apa terlepas. Adakah Allah akan membagi, Allah akan memberi kepada dua golongan ini satu balasan yang sama di hari akhirat esok? Sudah tentu dah. Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan bagi kebaikan kepada orang yang nak kepada kebaikan. Pepatah Arab pun kata apa? Man jadda wajada. Man jadda, siapa pulun, wajada, dia akan dapat apa yang hasil daripada pulun dia akan dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kata olehmu wahai Muhammad, Muhammad manusia yang terlebih mulia makhluk, Allah sebut. Katakanlah olehmu wahai Muhammad. Muhammad ni siapa? Muhammad ni bukan lagu kita. Muhammad ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu